Jadi hari ini kita berkenalan dengan Syekh yang keempat. Syekh yang keempat yang disebut dalam muka surat ni ialah Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu. Abu Yazid tu ialah nama panggilan, kunyah. Tapi namanya sendiri yang masyhur di dalam kitab-kitab ialah Taifur Ibnu Isa. Maknanya kalau dalam tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Abu Yazid Al-Bistami ni salah seorang daripada Rijalul Silsilah. Maknanya salah seorang syekh yang ada di dalam silsilah tarekat Al-Naqsyabandiyah. Maknanya Syekh Abu Yazid Al-Bistami ni. Jadi dia dipanggil Taifur Ibn Isa radhiyallahu anhu. Tapi nama Taifur tu setengah ulama kata bukan nama ni yang sebenar. Taifur tu maknanya ialah burung yang terbang amat tinggi, tak boleh dilintas oleh mana-mana burung yang lain. Tadi gelaran Taifur tadi diberikan oleh Sayyidina Ali Ar-Ridha. Guru je lah, salah seorang daripada gurunya Ali Ridha menggelarnya sebagai Taifur. Jadi orang kenal namanya sebagai Taifur. Tapi nama sebenarnya ialah Ahmad. Ahmad Ibnu Isa. Digelar dengan Taifur oleh gurunya Ali Ridha. Okay, sekarang ni kita bincang macam mana Syekh ni boleh lahir. Maknanya Syekh Abu Yazid Al-Bistami ni, dia punya gelaran ni ialah Ta'dil Sultanul Arifin. Maknanya kita ada Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita ada Sultanul Ulama, Izzuddin Ibn Abi Salam. Dan sekarang ni kita nak berkenalan dengan Sultan Al-Arifin. Sultan kepada orang-orang arif, iaitu Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Kalau kat Malaysia dia panggil Bustamam. Bistami lah tu. Kan maksudnya dia meninggal dunia pada tahun 261 Hijrah. Okay, sekarang ni kita tengok macam mana Syekh ni boleh lahir. Jadi keagungan Syekh ni ialah kepada dua ibu bapa dia. Maksud kita sekarang ni semuanya ibu bapa. Jadi kita tengok macam mana ayah dia buat bila kahwin dengan mak dia. Maksud ayah dia tadi, bila dia kahwin dengan isteri dia, dia sulukkan isteri dia 40 hari. Maksudnya dia sulukkan isteri dia 40 hari supaya semua daging, darah, air yang ada dalam badan bininya yang dia makan daripada rumah bapak dia, semua dalam 40 hari tu bertukar dengan makanan yang dia sendiri bagi. Maksudnya dia kata isteri aku ni badannya kena bersih, darahnya kena bersih, airnya kena bersih, rohani ni kena bersih, baru dia boleh mengandungkan roh yang bersih. Jadi macam mana nak bagi isteri aku ni bersih? Sebab dia kata sebelum kahwin aku tak tahulah dia duduk kat rumah mak dia makan apa. Tak tahulah mak ayah dia bagi makan apa. Kan sumber rezeki tu dia tak tahulah. Cuma dia kata macam mana nak bagi isteri aku ni bersih? Bila malam isteri dia dihantar kahwin tu, dia masukkan suluk 40 hari. Maksudnya dia tak sentuh pun isteri dia 40 hari tu. Dia bersihkan dulu jasmani dan rohani. Selepas kepada hari 40 tadi, baru dia tadi bersama-sama dengan isterinya. Apabila dia bersama-sama dengan isterinya, keluarlah imam, kan, amat agung. Yang amat agung yang kita tengah baca ni, Sultan Al-Arifin Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu. Jadi itulah yang nak difahami. Kan maksudnya kita semua nak kan anak yang baik. Tapi kita kena bersih dulu lah. Sebab dalam Quran kata at-tayyibatu lit-tayyibin. Yang bersih tadi, yang baik itu hanya akan datang kepada yang bersih saja. Jadi kalau kita nakkan roh yang bersih turun masuk ke dalam, sebab roh tu dia akan masuk kepada bapak dulu. Kan bapak dulu yang akan mengandungkan roh tadi. Lepas tu baru daripada bapak tadi bila bersetubuh baru dipindahkan kepada isteri. Jadi kalau bapak tu sendiri tak bersih, dan kalau bapak tadi bersih, isteri tak bersih pun roh tadi tak mau turun juga. Jadi sebab tu dia kena usaha dua-dua tadi bersih. Sekurang-kurangnya masuklah suluk kan, supaya bersih mak bapak tadi. Itulah sebab kelahiran Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu. Lepas tu kedua kita bincang tentang mujahadah dia. Maksudnya ni beberapa perkara, kisah yang berkaitan dengan Syekh. Mujahadah ni melawan nafsu. Tak, masa di peringkat awal, semasa dia tengah melawan nafsu tadi, dia kata, wahai nafsuku. Dia kata nafsu yang jahat tadi tu. Dia kata nafsu aku ni sangat jahat, dia kata. Perempuan, dia kata, kalau perempuan tadi hate, maksudnya dia kata, hate tu tak adalah hate berterusan 10 tahun, mana ada. Perempuan hate 3 hari berhentilah, 7 hari berhentilah, 10 hari berhentilah. Jadi dia kata hate pada perempuan pun boleh berhenti 10 hari, selepas tu jadi suci. Yang nak ni kita suci ni.
yang dia tengah bincang ni, yang naknya suci. Jadi dia kata kat diri dia, hoi diriku, dah 20 tahun, 30 tahun, kenapa tak bersih-bersih? Perempuan haid pun boleh bersih 10 hari. Dia kata, jadi dia tanya kepada diri, famata tatuhurina, bila kau nak bersih? Dia tanya. Maksudnya dia ajar kepada kita, jangan perasan. Dia nak ajar kepada kita, jangan kita sangka, dah masuk tarekat dah zikir, aku dah jadi orang baik, belum lagi. Ni dia kata, wahai nafsuku, setelah 20 tahun, 30 tahun, tak kenapa kau tak bersih-bersih? Dia kata, famata tatuhurina. Dia kata, bila kau nak bersih? Sebab dia kata, inna wuqufaka baina yaday tahirin. Kalau kau nak berdiri di hadapan Allah Ta'ala, Allah yang maha suci tadi tu, yang bagi an yakuna tahiran, orang tu mesti suci dulu. Kalau kita tak bersih, lepas tu nak menghadap Allah Ta'ala, tak boleh. Kan Allah Ta'ala tak terima pun, takkan terima. Jadi nak ajar kepada kita, jangan memuji diri sendiri dan sentiasalah berusaha membersihkan. Dan orang tanya kepada Syekh Abu Yazid, macam mana kamu boleh sampai kepada makrifat? Dia kata, bibatnin ja'i'in, dengan perut yang lapar, wa badanin arin, dan badan yang telanjang. Maksudnya tak adalah fikiran kita, sekejap nak makan apa, sekejap nak beli apa, sekejap dan pakaian pula, sekejap nak pakai baju apa, baju jenama apa, kena kasut jenama apa. Kalau itu dia fikirnya, memang lambat tak dapat makrifat lah. Lepas tu penulis kata, Syekh Abu Yazid kata lagi, da'autu nafsi ila ta'atillah, falam tujibni famana'tuhal ma'a sanatan. Dia kata, aku ajak diri aku ni, nafsu aku ni untuk mentaati Allah. Tapi nafsu ni tak jawab, dia degil. Famana'tuhal ma'a sanatan. Aku tak bagi dia minum air setahun. Kita doktor kata, tak minum air 3 hari, mati. Maksudnya orang zaman dulu setahun tak minum air, hidup je. Dan Syekh Abu Yazid Bistami, maksud itu dia dipanggil mujahadah. Kan kita kata kurangkan makan. Bukan kurangkan makan je, termasuk dalam kurangkan makan tu ialah kurangkan minum air sekali. Qala ma wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa mutaba'atihi. Walau la ikhtilaful ulama'i la baqitu hairan. Dia kata benda yang paling susah sekali ialah mengamalkan ilmu. Apa benda mengamalkan ilmu? Cuba kita baca semua yang ulama tulis tentang wudu. Rukun wudu 6. Sunat wudu 30 contohnya. Doa semasa wudu 30 doa. Cuba buat secara berterusan. Itulah kita benda yang paling susah. Satu hari buat, tinggal sebulan tu boleh. Kan? Buat berterusan semua yang ulama tulis tadi tu. Termasuk semayang, yang membatalkan semayang, rukun semayang, sunat hayat, sunat abad, segala bacaan. Dia kata itulah benda yang paling susah sekali yang nak diamalkan. Maksudnya, menzahirkan syariat Nabi Muhammad SAW tu paling susah sekali. Maksudnya nafsu kita tak mahu. Semua yang sunat, nafsu tak nak buat. Kan? Semua yang wajib lagi nafsu tak nak buat. Jadi dia kata kena lawan lah. Maksud setelah kita belajar zikir wajib, lawan lah, jangan tak berzikir. Setelah kita belajar istighfar wajib, lawan lah, jangan tak istighfar. Sambung. Daripada Hasan ibn Alawih, dia kata, qala Abu Yazid, qa'atu laylatan fi mihrabi. Dia kata, satu malam aku duduk di mihrabku, famadattu rijli. Dia duduk dekat mihrab, kan? Maksudnya macam kita bincang, kan? Kita ada satu bilik khas untuk kita tadi beribadat, dan kita kena depan dari tu dinamakan mihrab. Maksudnya kita kena duduk dekat ujung bucu, dan ujung bucu yang kita duduk tu namanya mihrab. Mihrab tu bahasa Arab, bahasa Melayu ni ialah tempat perang, daripada lafaz harbun, perang. Maksudnya tempat nak perang dengan hawa nafsu setan lah. Jadi kita duduk dekat mihrab tu, kita niatnya berperang dengan nafsu. Jadi dinamakan sebagai mihrab, tempat perang. Jadi Syekh Abu Yazid, semasa dia tengah duduk dekat mihrab dia, tiba-tiba dia lenguh kaki, dia lunjur. Dia lunjurkan kaki menghadap kiblat. Maka tiba-tiba ada suara kata, man yujalisul muluka fayambaghi an yujalisahum bihusnil adab. Siapa yang duduk dengan raja-raja, maksud tengah duduk suluk berkhalawat tadi, fayambaghi an yujalisahum bihusnil adab. Kena duduklah dengan adab yang baik, jangan pergi melunjurkan kaki. Sebagaimana Imam Nawawi 2 tahun tak pernah baring. Imam Nawawi semasa dia belajar tadi, dia duduk macam ni. Duduk baca buku, mengantuk tidur. Bangun, ambil sembahyang, tak ambil sembahyang pun, baca buku tu selama 2 tahun. Mujahadah ni melawan nafsu. Jadi apabila, jadi sambung. Jadi salah satu daripada contoh waraknya dan akhlak Syekh Abu Yazid ni, satu ketika dia kata keluar daripada sembahyang Jumaat. Musim sejuk kan. Jadi musim sejuk ni ada bahaya sikit sebab dia licin, salji tu licin.
Dia kata tiba-tiba dia tergelincir. Lalu dia terpegang dinding rumah tu lah. Dia berpaut pada dinding tadi. Lepas dia berpaut tadi, dia pergi kepada tuan rumah tadi. Tiba-tiba tuan rumah tadi agamanya Majusi. Maksudnya dia tadi mendakwa lah, menyembah Nabi apa tak tahulah. Lepas tu Syekh Abu Yazid berkata kepada tuan rumah tadi, aku minta maaf sebab dah terpegang dinding kamu. Aku nak jatuh tadi, tapi aku terpegang dinding kamu, tumpang, takut terjatuh. Jadi dia kata, tolong halalkan aku gunakan dinding kamu tadi. Jadi tuan rumah tadi kata, ajaran macam ni pun ada ke dalam agama kamu? Dia kata ada. Maka dia kata, terus Majusi tadi mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya dia nak bagi tahu orang masuk agama Islam ni dengan akhlak dia. Tak payah nak paksa pun. Kalau kita ada akhlak yang baik, maka orang kini kita akan tertarik kepada agama dia. Okay, sekarang kita bincang amalan berzikir yang diceritakan oleh Syekh Abu Yazid tentang dirinya. Maksudnya kita baca ni supaya kita tahu zikir kita tak hebat langsung pun. Apa yang Syekh Abu Yazid kata? Lam azal thalathina sanatan. Sentiasa laku selama 30 tahun. Kullama aradtu an adhkurallah. 30 tahun bukan 3 hari. Tak, dia kata apa? 30 tahun, setiap kali aku nak berzikir, atamadmadu. Aku pergi berkumur dulu. Wa aghsilu lisani. Dan aku basuh lidah. Qabla an azkurahu. Sebelum aku berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia tadi mengagung, itu dia panggil ta'zim. Maksudnya Allah tu nak kepada ta'zim. Kita nak kena mengagungkan Allah tu. Salah satu cara mengagungkan Allah, sebut dengan mulut yang bersih. Ni contoh, ni contoh yang lain. Satu ketika Syekh Abu Yazid, di waktu malam tadi, dia naik kepada pagar bandar Bistom tadi lah. Jalan pergi ke depan, pergi ke belakang. Pergi ke depan, pergi ke belakang, sampailah terbit fajar. Semata-mata kenapa dia duduk runsing pergi ke depan, ke belakang, depan, belakang tadi? Sebab dia nak sebut lafaz La ilaha illallah tu sekali. Tapi tak boleh sebut. Maksudnya dia nak sebut lafaz La ilaha illallah tadi, terlampau takut. Sampai satu malam dia duduk terlampau takut tadi, sampai pertama dah tak boleh tidur. Kan lepas tu nak sebut pun tak tersebut. Akhir sekali dia kata, besok paginya apabila terbit matahari, nazala dia turun daripada tembok tinggi tadi, fabala ad-dama. Maka apabila dia buang air tadi, keluar darah. Kerana terlampau takut nak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Abu Yazid juga berkata, Lau safali tahlilatun ma balaitu ba'daha. Dia kata, kalaulah aku yakin Allah telah terima daripada aku satu tahlil saja. Sekarang kita tahlil 70,000, darab 6. Tak tahu berapa ribu lah kan. Lepas tu tahlil lagi tiap-tiap hari. Kan? Dia kata, kalau Allah telah terima satu tahlil saja, maka aku tak peduli dah apa nak jadi lepas tu. Maksudnya apa nak jadi selepas tu, kan, dosa ke apa segala, semua tu aku tahu Allah Ta'ala akan ampunkan dah. Sebab satu tahlil tadi tu, kalau diterima di sisi Allah, maka tak ada apa pun yang boleh menandingi. Maksudnya dia nak bagi tahu, agungkanlah tahlil tadi. Maksudnya kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita kata ini amalan orang kampung. Ini amalan orang zaman dulu. Kita zaman moden ni tak payah tahlil ni, kan. Kita sekarang ni baca Quran je. Kejahilan kita hari ni, kan. Kita sekarang ni ialah apa dia? Nak baca tabaruk saja, nak baca kahfi saja. Tahlil tak apa. Nak baca surah Waqiah saja. Maksudnya kita tak faham. Maksudnya selagi tak tahlil, selagi hati tak bersih, kamu membaca Quran tadi melaknat kamu. Jadi kena tahlil lah banyak-banyak dulu sampai hati kita bersih, sampai kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Yazid berkata lagi, aku pandang kepada manusia. Dia tengok keadaan manusia ni. Dia kata manusia kat dunia ni bersenut-senut dengan nikah. Nikah ni maksud bersetubuh. Makan, minum. Lepas tu dia tengok pula alam akhirat. Maksudnya dia kasyafkan kepada alam akhirat. Oh, dekat akhirat pun lebih kurang tu juga. Ramai orang seronoknya dengan bidadari, kan, makan makanan yang lazat. Maka dia kata, maka dah aku jadikan kelazatanku di dunia ialah zikrullah azza wa jalla, ialah dengan berzikir. Wa fil akhirati, dan pada akhirat ialah memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia nak ajarkan kepada kita supaya jadikanlah zikir tadi sebagai benda yang paling agung, benda yang paling kamu tuntut. Jangan tuntut benda yang lain. Syekh Abu Yazid berkata, ma zakaru maulahum illa bil ghaflah. Mereka tak pernah berzikir melainkan dalam keadaan lalai juga.
Maksudnya kata walaupun kita berzikir la ilaha illallah, tapi sebenarnya lalai je, jangan risau. Wa ma khadamuhu illa bil fatrah. Tidak pernah mereka berkhidmat kepada Allah illa bil fatrah, mereka dalam keadaan kelesuan dia. Sambung. Syekh Abu Yazid Al-Bistami berkata, al-maqamu mi'atun wa arba'atun wa 'ishruna alfan. Maqam dalam tarekat ni ada 124,000 juga. Sama. Maksud perjalanan kita selapis ada 124,000 maqam, dia kata. Dan setiap maqam tu dia ada cahaya yang berbeza daripada cahaya yang lain. Jadi itulah perjalanan kita dalam sampai kepada Allah. Maksud dikasyafkan kepada Syekh berapa tingkatan maqam tadi. Jadi tengoklah di mana yang Allah Ta'ala letak kita, maka kita bersyukurlah kepada Allah. Ada nur yang akan datang daripada maqam tersebut melalui Nabi-Nabi dan Rasul yang menjaga maqam tadi. Kan bilangan dia sama dengan bilangan Nabi dan Rasul. Sebab setiap maqam tadi ada Nabi dan Rasul yang kita tadi menerima nur daripada mereka. Dan semua 124,000 tadi, nur dia datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dan munajat Syekh Abu Yazid Bistami dengan Allah. Maksud macam mana dia bercakap dengan Allah. Dia niat untuk bercakap. Jadi Syekh Abu Yazid berkata, manusia semuanya nak lari daripada hisap. Maksud kita maklum, di hari akhirat ni kita akan dihisap, hisap amalan. Jadi dia kata, manusia tak suka ni hisap ni. Tetapi aku minta daripada Allah, agar Allah Ta'ala menghisap juga aku. Maksud, hitung amalan aku di akhirat ni. Maka orang tanya, kenapa pula? Kan dia kata, la'allahu an yaqula li fima baina dhalika ya abdi. Sebab Imam Abu Yazid kata, boleh jadi, moga-moga Allah Ta'ala tengah-tengah nak hisap daku tadi, tengah-tengah nak hitung amalan aku tadi, Allah kata, ya abdi, wahai hamba-Ku, fa'aqulu, maka aku pun akan menjawab, labbaika, aku menyahut seruanmu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Abu Yazid kata, faqauluhu li, perkataan Allah kepada aku, abdi, wahai hamba-Ku, a'jabu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih disukai di sisiku daripada seluruh dunia dan apa segala isinya. Summa ba'da zalika yaf'alu bi ma yasha. Kemudian selepas tu Allah nak buat apa, buatlah. Yang pentingnya Allah mengaku kita ni hamba dia. Sebab takut tak jadi hamba Allah kan? Takut jadi hamba dunia, takut jadi hamba pangkat kan, hamba kemegahan dan sebagainya. Jadi dia cuma nak dengar Allah kata ya abdi kan? Moga-moga kita jadi semua jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Yazid berkata, wahai Allah Ta'ala, aku amat gembira dengan kamu. Walaupun sekarang ni kita tengah takut. Kan kita bincang tadi, dia amat takut kepada Allah Ta'ala. Dia peringkat awal dia beribadat tu, sampai kencing keluar air darah. Dia kata dalam keadaan takut sangat pun, kita masih gembira sebab kita ada Allah tempat bergantung. Dia kata, fakai fafarahi bika idza amintuka. Sebab kan di dunia ni, walaupun kita tahu, kita baca dalam Fatihah tu Rahman Rahim, maknanya Allah pengasih penyayang, pemberi nikmat. Tapi dekat belakang tu dia ada ugut. Lepas dia sebut Rahman Rahim, Allah kata, kau jangan ingat Rahman Rahim ni ada satu nama dekat belakang ni. Maliki Yaumiddin. Malik tu maknanya Allah yang raja. Aku memiliki, aku boleh buat apa saja aku nak. Tak boleh bertikai. Sebab tu malaikat neraka tu namanya Malik kan. Nak menzahirkan hak milik tu. Maksudnya Allah apabila dia kata hak milik kau ni, hak milik aku, maka ayat tu amat menakutkan. Jadi Syekh Abu Yazid kata, di dunia, dalam keadaan kita amat takut, Allah Ta'ala akan menzahirkan nama Malik tadi tu, pun kita gembira juga. Kita gembira sebab Allah Ta'ala tadi Rahman, Rahim dan seumpamanya. Jadi dia kata, fakaifa farahi bika idza amintuka. Bagaimanakah kegembiraan kita di akhirat apabila seseorang tadi dah masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kegembiraan tu ialah dengan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Laisal ajabu min hubbi laka wa ana abdun faqir. Dia kata tidaklah perkara yang pelik, aku mencintai kamu, aku ialah hamba yang fakir miskin. Tapi dia kata yang pelik ni ialah min hubbi kali wa anta malikun qadir. Tetapi yang pelik ni kata, macam mana Allah yang maha agung ni boleh cinta kepada hamba? Yang itulah yang pelik ni dia kata. Maksudnya apabila Allah mencintai kita, kan Allah menzahirkan kecintaan kepada hambanya, maka itu sebenarnya kurniaannya amat agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan ialah mahabbah tadi. Karamah tu setengah daripada keramat Syekh Abu Yazid Bistami. Keramat ni banyak sangat lah. Cuma yang dikata dekat sini, orang tanya kepada dia, innaka tamurru fil hawa. Kau berjalan di udara. Maksudnya keramat-keramat macam ni zaman dulu dia orang buat je. Wali-wali Allah berjalan di udara, berjalan di atas, ini memang dia buat je.
Jadi orang tengok, Syekh berjalan di udara. Lepas tu dia kata, wa ayyu u'jubatin fi zalika. Apa yang pelik ni berjalan di udara, dia kata. Wa hadha tayrun. Ni burung-burung, dia kata, makan bangkai je. Macam burung helang ke, burung Iran ni kan makan bangkai. Cari bangkai-bangkai binatang, dia kata. Burung-burung pertama dah makan bangkai, tak makan benda bersih pun. Ya murru fil hawa, sama dia terbang kat udara, dia kata. Jadi dia kata, jangan dituntut keramat tadi. Kan jangan diminta benda-benda pelik tadi. Yang diminta ni ialah mahabbatullah. Syekh Abu Yazid kata juga, Allah Ta'ala mempunyai banyak makhluk yang berjalan di atas air. Kan? Banyak binatang boleh jalan atas air, dalam air pun boleh. Tapi tak ada nilai pun bagi mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kata, kalau kamu melihat kepada orang yang diberikan keramat, sampai dia boleh terbang sekalipun, jangan kamu tertipu dengan orang tersebut, sehingga kamu melihat bagaimanakah dia di sisi arahan dan perintah Allah Ta'ala. Dan macam mana dia menjaga had-had syariat dari itu. Menzahirkan syariat tu. Itu yang nak dia kata. Bukan orang ni boleh terbang, orang ni boleh buat benda-benda pelik dan seumpamanya. Dan sebagai penutupnya kita baca pujian ulama lah kepada Syekh kepada Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Syekh Junaid berkata, Abu Yazid bimanzilati Jibril minal malaikah. Maksud kalau kita sebut malaikat yang paling agung, ketua malaikat ialah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan dari kalangan manusia, siapa yang amat agung tu? Maksud dari kalangan umat Nabi Muhammad ni, selepas sahabat tabi'in dan tabi'in tadi, manusia yang paling agung dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW ialah Sayyidina Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu, yang sedang kita baca ni. Dan Sayyidina Abu Yazid dia tak pernah tulis buku pun. Dia meninggal dunia dalam keadaan tak tulis satu buku pun, tapi dia bercakap. Dan percakapan dia tadi diriwayatkan oleh murid sampai kepada kita hari ini kita boleh dengar. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dia menamakan Abu Yazid Al-Akbar. Maksud bila sebut saja Abu Yazid, kan, Ibn Arabi akan kata Al-Akbar, yang amat agung. Dan Syekh Muhyiddin kata bahawa Syekh Abu Yazid tadi ialah Al-Qutbul Ghaus. Kutub yang diistilahkan sebagai Ghaus. Dia kutub ni banyak. Maksudnya ada kutub yang menjaga kawasan utara, kutub yang menjaga selatan, kutub yang di setiap kawasan, setiap maqam ada kutubnya. Tapi wali kutub yang paling tinggi dia panggil Al-Ghaus, tempat meminta pertolongan bagi semua wali-wali yang lain. Fi zamanihi, pada zamannya. Jadi Syekh Ibn Arabi kata, contoh dia kata, setengah daripada wali-wali kutub ialah wali yang terzahir pemerintahan zahir dan batin. Maksud wali kutub tadi, dia memerintah zahir dan batin. Siapa contohnya? Ka Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Aliyin. 4 orang sahabat yang agung. Sebab tu dia panggil Khulafa Ar-Rashidun. Khalifah Rasulullah. Pada zahir, Ar-Rashidun, guru mursyid pada batin. Sebab tu dia ada 2 nama tadi. Al-Khulafa, maksud dia mentadbir manusia, dia pemerintah negara. Dan dalam masa yang sama mereka juga ialah Ar-Rashidun, guru-guru mursyid. Ini contoh dia bagi tahu. Pemerintahan zahir dan batin. Wabni Abdul Aziz, dan seorang lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wa minhum, setengah daripada wali kutub, man lahul khilafatul batinah khassatan. Mereka mempunyai pemerintahan batin semata-mata. Maknanya mereka memerintah alam. Tapi pada zahir, dia tak jadi PM. Dia memerintah alam semesta. Di alam gaib. Maksudnya alam malakut tadi. Tapi pada alam zahir ni, dia petani je. Dia tak sama macam Sayyidina Abu Bakar. Zaman tu dia lah khalifah orang Islam. Dia khalifah orang Islam pada zahir dan pada batin ni, dua-dua sekali. Tapi dia kata ada kutub-kutub selepas itu, mereka yang mentadbir pada batin. Maksudnya batin tu yang mentadbir zahir. Maksud kita kata pilihan raya menentukan pemerintah, bukan. Yang menentukan pemerintah tadi ialah wali-wali Allah di alam batin tadi. Dia yang tentukan, orang ni jadi pemerintah. Lepas tu semua pilihan raya itu akan ikut apa yang macam dia cakap dia. Itu yang nak bagi tahu. Mereka yang memegang khalifah pemerintahan batin. Siapa tadi? Dan wala yakunu lahu hukmun fi zahir, dan dia tidak mempunyai pemerintahan pada zahir. Ka Abi Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu. Ini contoh, maksudnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dia bagi contoh wali-wali kutub yang memerintah alam semesta. Maksudnya perintah batin tu jadilah. Sebab yang zahir ni akan ikut batin tadi. Tak kisahlah dia nak jadi khalifah ke tak jadi khalifah, tak kisah. Yang penting semua yang zahir ni ikut apa yang diperintah tadi. Jadi itu ialah pengakuan, maksudnya kenyataan daripada Muhyiddin Ibn Arabi bahawa Syekh Abu Yazid Al-Bistami ialah wali kutub di zamannya. Maksudnya dia meninggal tahun 261 Hijrah.
Dan akhir sekali nasihat daripada Syekh Abu Yazid Al-Bistami, dia kata, selagi mana kita ada beriktikad orang lain lebih jahat daripada kita, fahuwa mutakabbirun, maka orang tadi ialah orang yang sombong. Maksudnya dia ajar kepada kita, macam mana kita nak tahu kita ada sombong lagi ke tak? Caranya ialah dengan kita tengok, ada tak kita kata orang ni jahat daripada aku. Selagi kita kata aku lebih baik pada orang ni, aku lebih baik pada orang ni, maka kita ada sifat sombong. Sampai kita boleh kata akulah manusia paling jahat di dunia, baru hilang sombong. Sampai kita beriktikad akulah manusia paling jahat di dunia dan di akhirat, daripada awal dicipta Adam sampai kiamat, baru sombong tadi hilang. Lagi kita kata orang ni rendah pada aku lagi power pada orang ni, aku lagi hebat pada orang ni, maka orang tu kekal dengan sifat takaburnya yang akan menyebabkan terhalang daripada masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Selagi tak dibakar lah takabur tu. Lepas tu dia kata lagi, al-jannatu la khatara laha indal muhib. Dia kata syurga ni tak terlintas langsung di sisi orang yang mencintai Allah. Kerana orang yang mencintai Allah tadi masyghulun bi mahabbatihi, sibuk dengan kecintaan kepada Allah. Dia tak sempat nak fikir syurga, tak sempat nak fikir sebut, tak sempat. Itu tandanya lah. Maksudnya kita teringat daripada Syekh tadi tu. Itu ingatan yang pentingnya. Tak sempat nak fikir bidadari, tak sempat nak fikir syurga ni ada pokok apa, kan syurga ni ada istana apa, semua tak sempat nak fikir lah. Dan terakhir sekali, orang tanya kepada Syekh Abu Yazid, tunjukkan kepada aku satu amalan, ataqarrabu bihi ila rabbi, untuk aku mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang tanya kita, nak jawab apa? Tunjukkan kepada aku satu amalan untuk aku dekatkan diri kepada Allah. Kita akan jawab lah, cik semain apa banyak, cik pergi haji umrah, cik baca Al-Quran, cik banyak kena puasa, cik banyak kena zikir, banyak kena istighfar. Itu semua jawapan yang memenatkan orang. Selagi kita menyuruh orang tu buat kerja, kita memenatkan dia, kan? Tapi bila orang tanya kepada Syekh Abu Yazid, itu sebab dia panggil Sultan Arifin. Dia ialah manusia yang amat arif. Dia mengetahui shortcut untuk selamat dari dia. Kalau kita seorang ni buat kerja, penat lah. Jadi dia jawab senang je. Dia kata kalau kamu nak satu amalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah, dia kata ahbib awliya Allah. Kamu sayanglah, cintalah wali-wali Allah. Liyuhibbuka, supaya mereka pun teringat kepada kamu. Maksud kita berbuat baiklah kepada wali Allah, supaya dia kenal kita. Kalau kita sebut nama Zaid, aku kenal orang ni. Dia kata sebab apa? Fa innallaha yanzuru ila qulubi awliyaihi. Kerana Allah Ta'ala sentiasa memandang kepada hati wali-walinya. Fala'allahu an yanzura ila ismika fi qalbi waliyihi. Dia kata boleh jadi Allah Ta'ala memandang ada nama kamu, ada rupa kamu tu, gambar kamu tu ada dalam hati wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaghfiru laka, maka Allah mengampunkan kepada kamu. Tujuan semua yang kita buat sekarang ni, semayang ke, puasa ke, berzikir ke, baca Quran, semua itu dia nak minta ampun je. Kan, minta ampun supaya kita terselamat daripada semua api neraka tadi. Jadi kalau kita tak faham konsep di dalam agama Islam, maka kita akan penat dan susah, bergantung kepada diri sendiri, bergantung kepada amalan aku banyak, amalan aku hebat, belum tentu Allah nak terima lagi. Dan tapi yang akan menyelamatkan kita ialah kecintaan kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatnya kita kepada wali Allah, dan khidmat kita kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dia tengok kita, dia tahu. Moga-moga kalau dia pejam mata dia, ada gambar kita dekat dia tadi. Jadi itu ialah nasihat daripada Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita, kan? Jadi moga-moga kita ingatlah, kan, salah seorang daripada Sultan Al-Arifin ialah Sayyidina Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu.